Konflik adalah senario yang sangat biasa dalam kehidupan seharian kita. Sama ada di tempat kerja iaitu organisasi yang boleh mencetuskan akibat negatif yang mempengaruhi hubungan antara individu dan kumpulan. Ia boleh menyebabkan kehilangan masa dan tenaga yang serius apabila terdapat kegagalan untuk mengatasinya secara kompeten. Untuk memastikan tempat kerja yang produktif dan cergas adalah perlu untuk mengetahui dari mana punca konflik tempat kerja. Berikut adalah contoh konflik di tempat kerja. You know, every time you're late, I have to pick up your slack. I'm sorry, I've got a lot going on right now. Anyway, it was 10 minutes. Is it really that big of a deal? It was 20 minutes, and yes, it is a big deal. How about I start leaving 20 minutes early and you can see what it's like to have 20 minutes worth of extra work to do? I said I was sorry. What more do you want from me? How about a real apology for one thing? And maybe then you can start coming in on time. How about you stop making such a big deal out of one little mistake? Wow, you are so not gonna last here. Thank you. You know, every time you're late, I have to pick up your slack. My mornings have been really tough with the kids lately. I'm sorry that's affected you. Well, you're gonna have to get that figured out because that was just 20 minutes of covering both phones. I really am sorry. I've been there before and I know what a drag it is. Yeah, it's really stressful. I promise I'll be on time from now on. I'd appreciate that. Berdasarkan video tersebut, terdapat konflik di antara rakan sekerja. Konflik terjadi apabila rakan sekerja tidak mahu menyokong di antara satu sama lain dalam menjalankan tugas seharian. Hal ini akan memberikan kesan negatif pada produktiviti. Antara cara-cara untuk mengatasinya adalah dengan membuang sikap ego, sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain, sentiasa memastikan diri tidak mengulangi kesilapan yang sama dan menyusahkan rakan sekerja yang lain. Terdapat banyak faktor yang bertanggungjawab secara langsung dan tidak langsung untuk konflik intrapersonal organisasi, seperti kepribadian kompetitif, permusuhan, penghindaran, kesempurnaan, tingkah laku tidak bertimbangan, keagresifan pasif, penyalahgunaan kuasa, ketergantungan berlebihan dan perebutan kuasa. Antara strategi menangani konflik adalah dengan cara pengelakan, iaitu tidak mengindahkan atau memendamkan konflik. Ahli kumpulan mengelakkan konfrontasi kerana sikap tidak peduli, tidak kisah atau dalam peringkat penafian. Hal ini bagi mengelakkan pergaduhan. Individu yang berkonflik adalah tidak asertif dan tidak bekerjasama. Seterusnya adalah penyesuaian. Individu yang bekerjasama tetapi tidak asertif lebih suka strategi memuaskan kepentingan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Mereka ini selalunya berkorban demi kepentingan orang lain. Seterusnya adalah strategi permuafakatan. Strategi ini bersandarkan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat dengan menggalakkan kerjasama antara dua pihak yang berkonflik dan mencari alternatif yang memenuhi kepentingan bersama. Strategi ini adalah mementingkan asertif dan kerjasama dan memerlukan pelaburan masa dan tenaga yang tinggi bagi tujuan penyelesaian masalah bersama. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah setiap orang mempunyai pendapat berbeza kerana kepercayaan dan tradisi yang berbeza. Akibatnya, konflik berlaku berkaitan dengan pandangan hidup yang berbeza.
Orang biasanya berusaha menghindari konflik, walaupun konflik adalah senario yang biasa dalam kehidupan seharian kita. Walau bagaimanapun, kemunculan konflik tidak semestinya menjadi perkara buruk. Kadang-kadang, ia memberi kita peluang untuk saling memahami dan mengeratkan hubungan. Sekian, terima kasih.